Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pelajar-pelajar cikgu tingkatan 3 Nilam sekalian. Hari ini kita sambung pelajaran kita berkaitan dengan pengurusan projek. Tingkatan 3 ni dia tak ada apa dalam subjek tu. Cuma belajar balik apa yang kita dah pelajari di tingkatan 1 dan 2. Akhirnya kita akan menguruskan satu projek. Projek ni membawa markah lebih kurang 30 markah. Okey, 30 markah dalam PT3. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID ini, PT3 tak ada, tapi kita akan teruskan dengan projek ni. Okey, tingkatan 3 mesti buat projek ni. Okey, kalau tidak markah PBD tu tak ada. Okey. Cikgu nak setiap orang cuba fikirkan satu projek untuk dilakukan. Okey, cikgu akan bagi dia punya idea-idea ataupun rangka-rangka kasar bagaimana nak menguruskan sesuatu projek. Okey. Jadi cikgu ulang balik bab di tingkatan 1. Okey, kita mungkin terlepas pengurusan projek. Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan projek? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana dinamakan sebagai pengurusan projek? Ada? Boleh bagi tahu tak? Siapa-siapa seorang? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengurusan projek. Apa maksud pengurusan projek? Pengurusan projek itu bermaksud macam projek tu boleh Mek Dik? Pengurusan projek. Apa maksud pengurusan projek? Projek ni apa dia? Pengurusan apa dia? Pengurusan tu macam ada meeting. Meeting, pengurusan, ada meeting, ada mesyuarat. Kalau dibuat secara berkumpulan. Kalau secara individu tak perlu lah. Ya. Tidak perlu meeting. Kalau dibuat secara berkumpulan, katakan 5 orang ataupun lebih daripada 5 orang, kita adakan meeting. Okey. Pengurusan yang dimaksudkan dengan pengurusan ialah tata takbir ataupun tata cara ataupun kaedah ataupun apa benda yang kita patut lakukan bermula daripada awal projek sampailah akhir. Projek ni ialah salah satu idea yang kamu kemukakan yang menggunakan konsep mekatronik dan hasil projek tersebut boleh digunakan dalam masyarakat sekeliling. Itu yang dimaksudkan dengan pengurusan, itu yang dimaksudkan dengan projek. Urus projek yang kita nak buat. Okey. Ini dia bagi tahu definisi yang lebih detail lagi, definisi pengurusan projek, kaedah mengurus sumber pengetahuan, kemahiran dan juga teknik untuk memastikan sebuah projek berjaya. Okey, skop kerja, ada skop kerja, ada tempoh masa, ada kos projek. Okey, skop kerja apa dia? Skop kerja ialah skop produk merancang kualiti, ciri-ciri dan fungsi reka bentuk. Okey, kalau kamu nak buat sesuatu ciptaan ataupun satu barang ataupun satu benda, kamu mesti rancang macam mana nak menghasilkan produk yang betul-betul kualiti. Okey. Lepas tu kamu kena rancangkan apakah kerja-kerja yang perlu kamu laksanakan. Banyaklah nak kena buat daripada awal sampailah habis. Lepas tu kamu kena tempoh masa, tempoh kerja untuk menyiapkan tugasan. Mesti ada tempoh. Contohnya cikgu bagi awal tahun, cikgu dah bagi awal tahun contoh dalam bulan 3. Kemudian cikgu bagi dia punya rangka-rangka kasar dia macam mana nak buat, kamu ikut saja. Tempoh masa dia sampai bulan 7. Okey. Jadual tugasan, categan antara yang digunakan untuk merancang masa. Selain daripada categan ni yang menentukan macam bulan. Bulan 3 apa yang kamu buat? Bulan 4 apa yang kamu buat? Bulan 5 apa yang kamu buat? Bulan 6 apa kamu buat? Bulan 7 apa yang kamu buat? Ini dinamakan sebagai categan. Saya cikgu tunjuk dia punya contoh dah. Ada dalam gambar rajah tu. Cost project. Okey. Peruntukan kewangan diuruskan dengan baik agar dapat minimumkan kerugian dan dapat digunakan sebaiknya. Okey, cost project, katakan projek kita, katakan topi keselamatan. Contoh cikgu ambil topi keselamatan lah. Topi keselamatan yang kita gunakan ialah benda-benda yang terbuang. Okey, kalau benda-benda terbuang, cuma kita nak guna topi tu, kita boleh ambil topi
macam topi. Kemudian alat elektronik yang kita gunakan untuk nak sensor kepala kita, supaya bila kita letakkan topi tu ke dalam kepala, kita letak kepala kita, dia akan sensor, dia akan mengeluarkan cahaya keselamatan. Jadi benda yang dalam tu sensor tu dan juga alat-alat elektronik tu yang memerlukan kos. Jadi kos tu kita kena catatkan. Okay. Kemudian ni contoh dia bagilah idea macam mana nak proses food processing ni. Okay, ini contoh je lah. Okay. Sekiranya anda merancang untuk mengeluarkan produk kasut anda sendiri, fikirkan apakah skop kerja yang perlu anda fikirkan. Ni nak buat kasut. Tak kiralah kasut apa. Janji kasut yang orang tak buat lagi. Bukan kasut yang dah ada dah di pasaran. Kasut yang orang tak buat lagi. Okay. Contoh kamu nak menjanakan idea, okay, kamu tiru apa yang dilihat di sekeliling dan tukarnya kepada produk. Contoh kapal terbang. Ni contohlah idea. Ni nak habaq kata idea saja. Bukan kita nak tukar kapal terbang jadi burung. Tak, idea. Idea kapal terbang ni mai daripada burung. Okay. Idea helikopter ni mai daripada apa ni? Pepatung. Okay. Idea make up apa semua ni. Boleh handset ada dia punya kamera dah. Okay. Nampak tak? Ni dia idea yang lahir daripada kita tengok di sekeliling kita. Ni. Okay. Nampak idea tu. Kita tengok sekeliling, kemudian kita janakan idea tu. Contoh macam ni lah. Okay, orang duk make up. Make up. Lah ni tak payah pakai cermin dah. Lah pakai handset. Di handset tu ada kamera, boleh tengok. Okay, ni contoh lah. Langkah-langkah untuk nak menjana idea ni, terbalikkan fungsi satu alat bahan. Okey, terbalikkan fungsi. Okey, contohnya apa ni? Terbalikkan fungsi. Nampak tu. Dia punya apa ni? Tu. Nampak tak dia punya sampan? Terbalikkan fungsi. Nampak dia gunakan apa tu? Dia menggunakan botol-botol. Nampak botol lah tu. Botol-botol sebab apa? Sebab dia botol ni terapung. Botol yang terapung, boleh ikat banyak-banyak macam ni dan kita boleh buat satu sampan. Ni contoh idea lah. Contoh idea, kita nak menjanakan idea bagaimana daripada botol-botol mineral yang dibuang, kita boleh bina satu sampan. Nampak? Dia punya idea. Idea dia cuma mungkin dia nampak botol tu duduk terapung atas sungai kan, terapung botol tu. Dia kata boleh buat sampan ni. Kalau buat sampan, saya boleh naiknya. Jadi kalau ni idea dah, contoh kita nak menjanakan idea. Kamu ada idea macam-macam. Okay, kita nampak apa-apa di sekeliling kita. Jadi kita boleh janakan idea. Ni contoh lah. Lampu macam-macam lah. Okay. Seterusnya kita tukar saiz projek sedia ada. Okey, yang besar jadi ke kecil. Yang besar ni, besar kedabai ni ada 1 2 3. 3 komponen ni jadi satu. Contohlah tukar saiz. Saiz daripada kecil daripada besar jadi ke kecil. Contoh kalau kita nak buat topi keselamatan kita, boleh tak kita tukar set topi keda yang besar tu kita tukar jadi kecil. Tetapi fungsi dia cukup menarik, iaitu untuk nak menarik perhatian orang supaya nampak kita tengah menunggang basikal. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Jadi kita perkecil topi kita. Itu idea kita lah. Idea kita untuk nak memperkecilkan saiz tetapi fungsi dia tetap sama. Okay, contoh. Setakat tu ada apa-apa nak tanya tentang nak menjana idea? Boleh? Boleh, insyaAllah. Boleh ke? InsyaAllah lah. Ni cara sebenarnya cikgu terangkan ni, cara kita nak daripada mula nak buat projek lah. Daripada menjana idea, tengok sekeliling apa yang kita nak buat. Okay. Langkah-langkah untuk menjana idea, menterbalikkan kedudukan. Menterbalikkan kedudukan. Nampak tak? Contoh dia bagi meja, nampak meja tempat duduk kan. Tapi meja tu biasanya kita nampak meja tak boleh di apa? Di transform, macam transformer. Tahu transformer? Dia transform, maksudnya asal daripada tak boleh lipat, sekarang kita reka satu meja yang boleh dilipat dan juga senang untuk digunakan dan juga untuk disimpan.
Contohlah contoh. Contoh. Okey, contoh. Nah, contoh meja makan. Begitu juga dengan tangga. Tangga dulu-dulu kita buat dengan kayu dulu kan. Ingat? Tangga orang dulu-dulu buat dengan kayu buluh. Buat dengan buluh, buat dengan kayu. Kita buat straight je tinggi kan. Lah ni kita tak jumpa dah tangga macam tu. Lah ni kita pakai tangga aluminium. Lebih ringan dan juga tangga aluminium ni boleh lipat-lipat-lipat. Ada juga tangga aluminium yang boleh digelonsorkan. Digelonsor, bila digelonsor dia jadi daripada panjang dia jadi pendek. Ini idea. Idea asal daripada tangga panjang dia dia reka bentuk supaya tangga tersebut menjadi boleh dilipat dan juga boleh disimpan dan juga boleh dibawa ke mana-mana. Senang dibawa ke mana-mana. Ini contohlah. Contoh tangga dengan contoh meja. Boleh? Idea tu. Idea tu maksudnya benda yang dah ada tapi kita ubah sesuai. Supaya lebih lebih sophisticated orang panggil. Okey. Ni di antara kaedah menjana idea. Kita tengok, kita perhati di sekitar kita apa yang kita boleh buat. Contoh macam tadilah kita nampak botol, kita buat sampan. Sebab daripada botol-botol tersebut tak perlulah cari bahan-bahan lain. Okey. Lepas tu lawatan, kita melawat ke mana-mana ke kelang ke taman ke hutan ke, kita nampak apa benda-benda, kita jana idea, pengalaman sendiri. Okay, kita nak buat apa, mungkin kita ada pengetahuan tentang macam-macam apa ilmu kita boleh buat. Okey, melayani internet, kita tengok internet, apa yang ada dalam internet, kita jana idea, kita soal selidik orang, orang kampung kita, adik-beradik kita, apa benda yang kita kena buat supaya kita mudah hidup, kita senang nak buat satu benda. Okey, contohnya macam sampah. Macam mana nak buat supaya sampah-sampah yang di atas kapet tu tak susah untuk disapu dengan penyapu beza. Macam mana kita nak buat supaya sampah-sampah tu kita boleh buang di atas kapet. Kita rekalah satu benda kan. Okey, ini dari segi pembacaan. Kita baca pergi library baca, kita dapat idea apa benda yang kita nak buat. Ni di antara langkah-langkah untuk nak menjana idea. Tak kira lah apa kamu nak buat macam mana. Janji dapat satu idea. Okey. Kalau kamu cikgu nak tanya ni, apa benda yang kamu nak guna ni? Kaedah untuk nak menjana idea ni, nak pakai apa ni? Cuba pilih salah satu. Cuba pilih. Hello? Ya, saya. Pilih salah satu. Mana yang lain ni? Liana, Aisyah, Aidil. Depo Leno. Leno. Ada cikgu ada. Cuba pilih mana satu nak guna. Okey, Mana kalau Leno, dia Leno. Ni katalah kamu nak bina satu projek, kamu nak pilih yang mana? Kaedah menjana idea nak pilih yang mana? Apa mana yang mudah? Apa mana yang senang? Pemerhatian. Okey, satu. Okey, yang lain? Liana? Liana betul. Ya, kita ada 5 tu ya, cakap menunjuk tak ada. Sebab kita menunjuk tak ada lah tu. Potio pula tu. Liana? Hang pilih apa ni? Oh, Liana. Leno. Aisyah. Oh, Aisyah. Aidil. Depo pening. Tadi dengar suara tak ada lah. Okey, di antara kaedah-kaedah untuk menjanakan idea, cikgu teruskan. Okey. Kalau kita buat secara berkumpulan, kita ada project organization chart, iaitu siapa ketua kita, okey, siapa bahagian ni, siapa nak buat, bahagian ni siapa nak buat dan semua. Yang ni kamu dah biasa dah. Ni nama dia carta organisasi. Dia tak detail macam ni ramai ni. Ni syarikat. Okey. Kamu kalau 2, 3, 4 orang tak banyak ni lain-lain ni. Okey. Carta organisasi mesti ada. Okey, rancang dan hasilkan carta organisasi projek anda yang terdiri daripada pengurus, setiausaha, bendahari, pereka bentuk, pembuat mock-up. Okey, ada berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. 6 orang. Satu kumpulan ada 6 orang. Okey. Yang ni cara nak buat carta organisasi untuk 6 orang. Ada pengurus, ada setiausaha, ada bendahari, ada pereka bentuk, ada pembuat mock-up. Mock-up ni ialah dia punya
menjana idea, lakaran-lakaran dan sebagainya. Apa Okey, dia? Soal. Uish, lihat awak ada 2. okey. Liana, mana Liana ni? Cikgu dia dengar suara. Cikgu dengar suara ni. Okey. Ada. Siapa tahu pereka bentuk ni apa dia? Pereka bentuk. Pereka Teknologi. bentuk. Pereka bentuk apa dia? Dia buat apa pereka bentuk? Mereka tu. Dia lah yang menjana apa? Menjana apa? Yang kita layak ni, menjana Menjana idea. menjana idea. Dia menjana idea apa bentuk yang kita nak buat. Contoh cikgu ambil topi keselamatan lah. Okey, dia akan buat bentuk topi tu. Lepas tu dia akan buat apa? Dia punya alat sensor yang boleh mengesan kepala manusia bila dimasukkan ke dalam topi tu. Dia akan buat bentuk topi, bentuk sensor tu apa semua kan. Ya. Okey lah. Okey, seterusnya langkah-langkah pengurusan pelaksanaan projek, buat perancangan projek, reka bentuk, kaedah pembinaan, kos, masa pekerja. Yang ni kita buat dalam carta organisasi ya. Ada dia punya apa? Ada dia punya orang-orang yang akan buat. Contoh kos. Kos ada seorang yang akan buat, iaitu yang catat kos yang kita guna daripada mula projek sampai habis. Okey, lepas tu penjadualan. Ada orang yang akan buat jadual. Catagan. Tahu catagan? Catagan, bulan ni nak buat apa, bulan ni nak buat apa, bulan ni nak buat apa. Okey, yang ketiga pengawalan. Kawal penggunaan sumber, kos, kualiti, tenaga, bahan dan sebagainya. Okey, contohnya sumber yang kita nak guna, janganlah kita ambil sumber-sumber yang mahal-mahal. Okey, kita jaga kos. Okey, lepas tu jangan beli yang terlampau murah. Nanti dia kualiti tak ada. Okey. Kemudian dia kena keluar dulu kan. Halo. Ya, cikgu ya saya. Dengar tak? Dengar. Sekejap lagi ni kalau ni cikgu akan bagi nota ni, tak perlu dengar saja. Okey, lagi cikgu hantar dalam WhatsApp ni dia punya nota ni. Okey, langkah pengurusan pelaksanaan projek, buat perancangan projek, reka bentuk, kaedah pembinaan, kos, masa pekerja ni. Sama orang tadi lah. Tujuan membuat perancangan projek. Okey, kalau ditanya kamu soalan, apakah tujuan-tujuan? Anak-anak tak masuk gini. Tujuan membuat perancangan projek, dapat memastikan objektif tercapai. Satu. Nanti kamu boleh jawab ni, dapat memastikan objektif tercapai. Yang kedua, mengelakkan pembazirian sumber bahan, masa dan juga tenaga. Yang ketiga, mencegah gangguan dengan memikirkan langkah-langkah tambah yang perlu diambil sekiranya masalah timbul ketika proses pelaksanaan dilakukan. Okey, tengok ni. Ni di antara tujuan-tujuan membuat perancangan projek. Yang penting memastikan objektif untuk projek tersebut last kita capai. Maksudnya apa yang kita buat tu dari mula sampai habis, hasil dia apa yang kita kena. Contoh topi keselamatan, hasil dia bila kita dah buat semua sekali, hasil dia bila kita pakai, dia punya cahaya apa, keselamatan tu dia akan keluar kat topi tu secara automatik, tak perlu tekan switch lagi lah. Okey, ni contoh memastikan objektif tercapai. Okey. Langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, ada penyajian. Ni cikgu nak tunjuk catakan. Okey, mengenai pasti masalah reka bentuk. Okey, bulan pertama buat apa? Bulan kedua buat apa? Bulan ketiga buat apa? Ni contoh catakan. Kalau dibagi tahu kepada kamu, kalau orang tanya kamu, apakah itu catakan? Ni dia catakan. Okey, catakan. Dia menyatakan langkah-langkah kamu daripada mula, tengok daripada awal bulan, daripada awal bulan sampai sampai main bola. Ni nama dia contoh. Nama dia catagan. Nama dia ialah catagan. Okey. Okey. Lepas tu kita ada langkah seterusnya dalam membuat projek ni, kita ada yang ketiga pengawalan, langkah pengawalan. Tujuan peringkat pengawalan untuk memastikan semua aktiviti yang dikelapati dilakukan secara optimum. Optimum maksudnya secara yang Diva kenapa angkat tangan? semua aktiviti dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan, dapat menggunakan sumber-sumber
perubahan dalam penjualan dibuat sekiranya berlaku sebarang masalah atau pengubatan pada projek. Ni contoh peringkat kita nak kawal projek kita tu. Okey. Lepas tu kita ada penyediaan jadual kerja. Jadual kerja pun banyak noh. Dia tentukan aktiviti, menyusun aktiviti, anggarkan sumber, anggarkan tempoh masa, anggarkan kos dan bajet. Tu. Ni jadual kerja berdasarkan garis panduan berikut. Ni penyediaan jadual kerja. Ni nama dia jadual kerja. Nanti dalam laporan kamu ni, dalam laporan projek kena ada benda ni. Penyediaan jadual kerja. Cikgu dah bagi dah contoh-contoh dah. Nanti kamu boleh buat. Okey. Tengok ni. Jika penyediaan jadual kerja. Cuba anda rancang dan bina jadual kerja dalam menghasilkan 100 keychain dari langkah persediaan sehingga dapat memasarkannya. Keychain ni maksud dia dia punya rangkaian. Dia permula sampailah habis. Kita buat dalam bentuk peta minda. Okay. Sediakan senarai bahan dan alatan yang diperlukan dalam menghasilkan keychain tersebut. Bahan tu kena ada lah. No? Okey. Penyediaan anggaran kos. Okey, kos yang kita nak guna. Okey, berapa katakan kita nak berapa semua kita senaraikan. Okey. Yang sebelah kanan tu dia punya konsep SMART no. SMART specific, measurable, attainable, realistic, time bound. Okey, yang ni konsep SMART. Okey, ni cuma kita nak menjadikan kos kita tu lebih dinamik. Dia gunakan konsep SMART. Okey. Okey, penyediaan anggaran kos. Kos pengeluaran, tengok kos bahan mentah, kos upah, kos overhead. Semua kos-kos ni kita tulis dalam satu jadual. Jadual di mana berapa kos untuk nak buat projek tersebut. Kita buat dalam satu jadual. Okey, setakat tu ada apa-apa nak tanya? Banyak kos-kos tu. Kos, kata contoh nak buat kos bahan mentah, cat, paku, papan lapis, kertas, gelu, apa-apa dan sebagainya. Selain daripada ni, alat-alat elektronik tu kena masukkan sekali. Lagi apa lagi benda yang kita masukkan? Bateri, wire, semua kita masukkan sekali dalam kos-kos bahan mentah. Okey. Cikgu stop sampai kos bahan mentah. Okey, ataupun kos pengeluaran. Ada apa-apa nak tanya? Ada murid cikgu sekalian, ada apa-apa nak tanya sampai tadi ni? Halo? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tidak ada apa-apa soalan, cikgu stop di sini dulu. Ya, saya tak nak tanya. Cikgu stop sini dulu. Lepas tu nanti nota ni cikgu hantar dalam WhatsApp lah. Ya. Lepas tu kamu fikir-fikirkan apa projek kamu nak buat untuk tahun ni. Cikgu rasa bulan 9 ni kita boleh masuk ke sekolah. Kalau tak ada apa? Kalau kes kurang. Kalau masuk sekolah senang sikit kita nak buat. Kalau di sini payah nak buat. No? Betul tu. Kalau korang nanti bulan 9 insyaAllah doa supaya boleh mai sekolah. ya. Senang sikit. Okey dah, cikgu habiskan kat sini dulu. Okey, sekian untuk pengajaran hari ni, pelajaran hari ni. Okey, cikgu harap baik-baik di rumah semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Okey, bye-bye.